Dalam kelas yang lepas, kita dah tengok this circle. Apa kita panggil circle yang ni? Okay, this circle, we call this as, unit circle. Kenapa unit circle? Sebab, okay, ia adalah bulatan pada origin and it has radius 1. So, kita akan wakilkan radius equal to 1. Okay, jadi hari ni kita nak tengok apa kaitan this radius 1 dengan pola koordinat. Okay, kalau sesuatu pola kita dah biasa, katakan kat sini adalah x10. Okay, this is x10 and this is y01. So, 10 ni, ia adalah kita panggil sebagai rectangular coordinate. Dan apabila rectangular coordinate, okay, kita berikan dalam x, y. Dan dalam lecture yang lepas juga, okay, kita dah tengok macam mana this x, y, we can convert to pola coordinate. Iaitu, bila we say pola coordinate, ia adalah dalam r theta. Okey, jadi kalau kita tengok bulatan yang ada, okey, bulatan yang ada ni, boleh tak pelajar beritahu apakah kalau untuk equation for using SY, okay, ingat balik bulatan. Kalau bulatan kita boleh wakilkan sebagai X kuasa 2 plus Y kuasa 2 is equal to R square. But for this case, disebabkan unit circle, R dia adalah 1. Okay, jadi kita boleh wakilkan untuk circle X square plus Y square equal to 1. Okay, jadi apabila kita gantikan nilai X di sini dan seterusnya, kita akan dapat value always 1. So, this XY notation, we call this as dalam bentuk variable XY lah. Dan kita dah tengok macam mana from this XY, okay, we can convert to R theta. Okay, ingat balik tak macam mana cara untuk kita convert? Okay, daripada sinilah ada rumus dia. Okay, to convert, you need to use, X equal to R cos theta. Y equal to R sin theta. And tangent theta adalah Y over X. Okay, so kat sini, barulah kita boleh relate bahawa R kuasa 2 akan sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay. Okay, jadi sebenarnya kita tak perlu pun hafal this formula. Tapi kita boleh relate, katakan bila kita ada titik XY kat sini. Okay, so macam mana nak convert kepada R theta? So you need to know what is the value for R and what is the value for theta. Theta tu kat mana? Thetanya adalah di sini. Okay, jadi sekarang katakan kita ada this unit circle. Okay, unit circle yang kita ada ni. Okay, apakah nilai bagi dia punya pola equation dia? Kalau yang kita biasa jumpa macam ni lah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1.
Okay, jadi kalau bulatan, the unit circle with radius 1 and originnya pada kosong. So, nampak tak kat sini? X kuasa 2 plus Y kuasa 2. So, we can convert to X squared plus Y squared is actually equal to R squared. Jadi, kita boleh terus tulis, okay, R squared equal to 1. Jadi, kalau pola kita nak R kan, jadi R kita sama dengan 1. So, using this representation, when we write R equal to 1, so dalam kepala kita, ia adalah satu pola, ia adalah satu bulatan, okay, yang berada di zero origin and mempunyai jejarinya adalah 1. Okay, jadi katakan kalau kita ada persamaan R equal to 5 cos theta. Bila kita ada persamaan R equal to 5 cos theta, okay, macam mana bentuk dia punya polar curve? Okay, jadi hopefully you all boleh dah tahulah kan macam mana cara nak lukis. Ada beberapa step that you need to follow. Okay, tapi dalam video ni saya takkan cover lah step by step. Okay, yang tahu awak boleh rujuk lecture sebelum ni. Okay, tapi untuk idea, okay, sebenarnya awak juga boleh menggunakan satu website openomnia.com. Okay, so awak pilih untuk lakarkan pola, untuk lakarkan graf dan pilih pola koordinat. So dia suruh masukkan arc theta. Jadi di kawasan arc theta awak type lah, tekan 5. So 5 tambah cos, awak pilih cos. And then tekan theta. Oh, sepatutnya dia akan ada satu theta. So awak letaklah. Oh, ada theta. Theta dia kat sini. So awak tekan theta. And then tekan plot. Okay. So bila tekan plot. Okay. Dia akan terus lakarkan this circle. So nampak tak bila 5 diameternya adalah 5 dan bila cos ia akan the circle lies dia punya jejari ni adalah pada x axis. Okey, jadi kenapa saya mulakan video dengan cara untuk lakarkan parametric curve? Okey, sebab untuk lecture hari ni kita akan tengok apa kaitan di antara tangent, macam mana cara nak dapatkan tangent when you are given the polar coordinate. Okey, tapi sebelum tu, okey, menggunakan website tu tadi, okey, apabila kita tulis r theta sama dengan 1, so dia akan beri satu equation. Okay, so kat sini awak nampak tak? Bila kita ada parametric equation dalam xy, we can convert to polar equation, which is r theta. Dan kalau untuk circle, if we have x squared plus y squared equal to r squared, okay, so apabila kita ada R sama dengan A, iaitu sebarang nombor. Kalau A tu 1, okay, when A equal to 1, jarinya adalah 1. Apabila A sama dengan 2, so kat sini dia akan beri 2 dan seterusnya lah. Okey, nampak? Hari ni kita akan teruskan dengan subchapter untuk tangent with polar coordinate.
Okey, so katakan kita ada satu pola koordinat r theta equal to 5 cos theta. Okey, jadi apa maksud yang ni? X dia kata sama dengan f theta cos theta. Okey, so katakan kita nak cari koordinat kat sini. Okey, koordinat kita ada r theta, r sama dengan 5 cos theta. Jadi nilai X, kalau ingat, ia adalah r cos, theta ni kosong kat sini. So r kita adalah 5, maka kita akan dapat 5 cos theta sama dengan 5. Cos theta adalah 1. Dan apabila kita cari nilai Y, ia adalah 5 sin theta. Sama dengan kosong. So, SY kita kat sini mewakili 5 kosong di sinilah. Okey, kita cuba cek pula apabila apabila theta kita sama dengan pi per 2. So, pi per 2 kat sini lah, pi per 2. Kat sini kalau ingat ia adalah pi, 3 pi per 2. So, bila pi over 2, okey, awak akan dapat X sama dengan 5 cos pi over 2. Cos pi over 2 adalah berapa? Half. That's why awak akan dapat 2.5. So betul lah kan kalau awak tengok kat sini adalah 2.5 dan untuk Y 5 sin pi over 2. 5 1 per 2 akan dapat sama 2.5. So kat sini adalah 2.5. Jadi daripada polar equation juga kita boleh dapatkan dia punya titik adalah 2.5 and 2.5. That's why sangatlah penting untuk you all ingat sudut special yang saya beritahu sebelum ni. Okey, jadi apabila kita diminta untuk cari tangent with polar coordinate. Tangent. Jadi untuk cari tangent, dia akan jadi macam mana? Tangent. Katakan kita nak cari tangent di sini. Di sini adalah pi over 4. Okay, so bila kita cari tangent, meaning that kita akan cari satu persamaan garis lurus di sinilah. So, sama jugalah y minus, nanti kita, bukan y minus y1. Okay, jadi apabila kita nak tangent, maksudnya kita nak dapatkan dia punya apakah kecurunan this tangent line. Okay, jadi persamaan metodnya masih lagi sama, iaitu when we talk about tangent, meaning that we need to find first derivative. Tapi disebabkan dia dalam theta, okay, so kita kena dapatkan first order of derivative respect to theta untuk dx dan juga untuk del y. So from there barulah kita boleh cari del y per del x. Okay, jadi saya rasa kita boleh teruskan dengan contoh. Okay, so untuk contoh yang ni saya akan teruskan dalam video yang seterusnya. Bye.